Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih kursi majlis yang berhormat Kak Mas, Ibu Putri, beserta dengan ahli-ahlinya, kepimpinannya, seterusnya pergerakan ataupun ketua Pemuda UMNO Bahagian Masjid Tanah, rekan saya, sahabat saya beserta dengan kepimpinan dan ahli-ahlinya. Seterusnya tak dilupakan kepada Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, pihak penganjur program pada hari ini, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat, adik-adik yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi saya terlupa sebut YB Rawi tadi, minta maaf. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pertemukan pada malam yang berbahagia ini, saya kira dalam majlis ilmu, yang mana majlis yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah, ila akhir hadis. Yang bermaksud, tidaklah berhimpun mana-mana kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperdengarkan ayat-ayat Allah, mereka mempelajari ayat-ayat tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan para malaikat untuk melindungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan Allah Subhanahu wa taala pada masa yang sama akan menurunkan rahmat daripadanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini majlis ilmu dan ini kelebihan majlis ilmu. Pada malam ini kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja pada malam ini, pada musim ini. Bahkan bukan saja pada musim ini, pada tahun ini. Dan tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya, dan sebelum-sebelumnya. Puluhan tahun kita menjadikan Rabiul Awal sebagai satu bulan berbicara tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak salah. Okey, tak ada masalah pun. Bercerita tentang Nabi, mengingatkan orang tanggungjawab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak ingin perkara ini hanya mati di sini. Maknanya tiap-tiap tahun habis selesai sambutan, habis jemputan ceramah tentang Maulidul Rasul, maka habislah kita berbicara tentang Rasul pada tahun itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak nak perkara tersebut berlaku. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupan mereka, di sepanjang hayat mereka. Sebab itu Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dalam satu riwayat athar daripada beliau, Abdullah ibnu Mas'ud, bila ditegur satu perbuatan yang melampaui batas, yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh sekumpulan manusia di dalam masjid, apa kata dia? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat dah meninggal dalam. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia tegur mereka dengan perkataan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, katanya, hadhihi sahabatu nabiyikum mutawafirun.
Ini sahabat-sahabat Nabi yang di luar ni, di luar masjid ni ramai. Mengapa kamu tak ikut mereka? Kemudian dia kata apa perkataan dia? Aniyatuhu lam tuksar wa thiyabuhu lam tubla. Pinggan mangkuk yang Nabi makan tak pecah lagi. Pakaian Nabi SAW belum kering, masih basah lagi pakaian Nabi. Maknanya baru je kewafatan Nabi. Ketika ditegur orang buat salah ni, itu dulu. Walaupun Nabi dah wafat, para sahabat seringkali bercerita tentang Nabi. Para sahabat mengarah, memerintah murid-murid mereka agar sentiasa kembali kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, demikian kita pada hari ini. Kita berbicara tentang Nabi kita SAW bukan sekadar berbangga sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad SAW. Kita berbicara tentang Nabi kita SAW bertujuan untuk memastikan setiap tindakan kita, perkataan kita, gerakan kita bertepatan dengan petunjuk baginda SAW. Tuan-tuan, tema ceramah Maulidul Rasul tahun ini saya kira banyak tempat. Tahun ini tajuk dia Cinta Rasul. Sini saya tak pasti apa. Dia tak tulis dia tahu ni. Tak apalah. Orang sebut Cinta Rasul, tema ceramah Cinta Rasul. Tuan-tuan dan puan sekalian, cinta ni dia bukan perkataan. Bukan kita katakan, ia bukan hanya dibuktikan dengan lafaz. Bukan hanya di bibir. Mulut manusia ni maneh, tuan-tuan dan puan sekalian. Semut pun boleh hurung manehnya mulut manusia. Kita boleh sebut aku cinta Nabi, cinta Rasul dan sebagainya. Tuan-tuan, cinta perlu dibuktikan. Bagaimana cara kita nak buktikan cinta kita kepada Nabi? Sebelum kita nak cerita bagaimana tu, saya nak cerita dulu, tuan-tuan dan puan sekalian, tentang kepentingan mencintai Nabi SAW. Cinta Nabi bukan sunat, cinta Nabi wajib. Disebut di dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Takkan beriman, tak dikategorikan seseorang itu sebagai orang yang beriman selama mana aku tidak dia cintai lebih daripada kedua ibu bapanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada manusia keseluruhannya. Maknanya Nabi ni kita kena letak nombor satu kita cinta setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kalangan manusia, Nabi nombor satu. Lepas tu baru turun mak bapak, lepas tu baru turun anak-anak, kaum keluarga, lepas tu baru turun orang lain. Itu kewajipan mencintai Nabi, yang mana kita tak perlu ragui lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma cinta ni kadang-kadang, tuan-tuan dan puan sekalian, kita menyatakan kecintaan kita kepada baginda, kadang-kadang satu masalah besar, orang kita tak kenal pun apa yang dia cinta. Dia tak kenal pun Muhammad SAW. Dia lebih kenal selebriti yang berada di sekitarnya, selebriti yang dia tengok dalam televisyen, itu dia lebih kenal. Pemain-pemain bola sepak antara bangsa, itu lebih dia kenal. Penyanyi-penyanyi antara bangsa, yang tu yang dia kenal. Tanah air atau antara bangsa. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu yang dia lebih kenal daripada Nabi. Tapi dia mengatakan dia cinta Nabi. Ini yang pelik. Macam mana kita mengakui mencintai sesuatu yang kita sendiri tak kenal? Dia tanya balik, Ustaz, mana kita nak kenal? Kita tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa Nabi. Tidak ada di sini sesiapa pun yang menemui Nabi SAW. Kita tak pernah bertemu dengan Nabi. Tetapi kita dibekalkan tentang penceritaan. Penceritaan siapa? Penceritaan Nabi SAW. Penceritaan tentang Nabi. Daripada siapa? Daripada sahabat Nabi. Diriwayatkan, dihimpunkan dalam buku-buku seperti susunan Al-Imam Tirmizi rahimahullah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beli, baca kesempurnaan Nabi SAW yang menceritakan daripada bab awal, bentuk rupa paras Nabi, bagaimana rupa janggut Nabi, uban Nabi SAW, bentuk mata Nabi, hidung Nabi macam mana, warna kulit Nabi SAW, rambut Nabi ni macam mana, khinting ke,
ikal mayang ke, straight ke, tuan-tuan, boleh dilihat ketinggian Nabi SAW, kemudian bentuk tubuh badan Nabi SAW, cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi bangun tidur. Semua itu pendetilan itu dinukilkan satu persatu daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan lebih khusus istri-istri baginda radhiyallahu anhunna ajma'in. Tuan-tuan, jadi kadang sebab tu saya nak tekankan di sini. Bila kata cinta, kita kena kenal. Maka saya menganjurkan tuan-tuan dan puan sekalian, kita buat kajian, kita buat analisa, kita belajar, kita tuntut ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya melafaz di lisan, di bibir. Kaji tentang Nabi. Bukan nak suruh kaji tu, oh hidung Nabi macam hidung aku. Tak perlu kaji yang tu. Setidak-tidaknya kita mengenal insan yang wajib kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, tuan-tuan, bagaimana mereka terkesan dengan Islam. Sebab antaranya kerana melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jauh tengok. Tuan-tuan dan puan sekalian, daripada jauh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam terkesan dengan baginda. Abu Dhar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Tuan-tuan dan puan sekalian, mereka-mereka ni antara sahabat-sahabat Nabi yang ramai yang terkesan dengan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita kena belajar, tuan-tuan, puan sekalian. Kita kena tahu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok apabila turun surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Maksudnya, wahai orang-orang yang sedang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah ia, dan pakaianmu sucikanlah ia. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam ni jaga penampilan baginda dalam rangka menyampaikan dakwah, yang mana kita kena ambil contoh bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga penampilan Nabi. Nak tahu mana kalau kita tak kenal syakhsiah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu antaranya orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah seperti Al-Quranul Karim. Sebab tu kita kena belajar, kita nak kena kenal. Orang kita bagus dalam erti kata sensitivity terhadap Nabi itu tinggi. Maknanya kalau ada orang cerca Nabi, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ke depan, kita marah, kita memberontak. Okey, cemerlang dah. Alangkah indahnya sekiranya sensitivity itu diikat dengan ilmu kita, diikat dengan ilmu mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia akan jadi lebih kuat, dia akan jadi lebih konsisten, dia akan jadi lebih istiqamah. Itu pertama. Bila kita kata cinta, kita kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang kedua, poin yang paling penting, poin yang paling besar, mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam. Cakap saja cinta, cinta, cinta. Tuan-tuan dan puan sekalian, saban tahun, tiap-tiap tahun kita duk bercerita tentang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Buktikan dengan mentaati baginda. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang la ilaha illallah, bunyal Islam ala khams, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibinanya Islam itu atas 5 perkara. Pertama sekali, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Itu nombor 1, itu tauhid. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Itu nombor 1. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahawasanya Muhammad itu pensuruh Allah, itu tauhid juga. Tapi tauhid apa? Tauhidus syariah, mengesahkan syariat yang Allah turun, yakni kita memberikan pengiktirafan hanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merupakan syariat yang paling benar dan wajib kita berpegang dengannya, bukan syariat yang lain.
So tuan-tuan dan puan sekalian, ini clear. Nabi sebut di dalam hadis dan kita pun faham. Ini disebut sebagai kalimah syahadah. Kita sebut dua kalimah syahadah. Yang ni lah. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu tuntutan mentaati Nabi ini sangat besar. Tuntutan mentaati segala perintah baginda sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tak nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati perintah Allah mutlak. Kemudian yang keduanya, hendaklah kamu mentaati perintah Rasul mutlak. Dia tak boleh ada rasa berat hati, dia tak boleh ada rasa kita ada pilihan lain yang lagi baik daripada petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Sebab itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak layak bagi orang beriman lelaki dan wanita itu apabila Allah dan Rasul telah tentukan, telah tetapkan, telah putuskan segala sesuatu, mereka ada pilihan yang lain selain daripada itu. Tak layak mu jadi orang yang beriman, lelaki ataupun wanita ataupun perempuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini pendirian yang Allah nyatakan di dalam. Sebab tu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka takkan menyanggah Nabi sama sekali. Takkan menyanggah Nabi sama sekali. Mereka takkan memilih jalan yang tidak dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mereka akan berusaha untuk memastikan setiap perkataan, perbuatan, pengakuan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh, tuan-tuan dan puan sekalian. Antara contoh yang kita boleh kongsikan di sini, bagaimana sahabat Nabi yang bernama Imran ibn Husain radhiyallahu an. Imran bin Husain ni dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa? Dia kata Nabi bersabda, al-haya'u khairum kulluh. Malu itu semuanya baik. Maknanya tak ada malu-malu ni, tak ada malu yang tak baik. Malu semua baik. Tiba-tiba ada orang kata kepada dia, dia kata, ada seorang yang mendengar dia bercakap sedemikian, kata, wallahi, dia kata, sami'tu fil hikmah, aku mendengar kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah ni kata-kata yang baik. Malu itu ada baik, ada buruknya. Fihi khair wa fihi syar. Ada kalanya dia baik, ada kalanya dia buruk. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa kata Imran ibn Husain? Dia kata, celaka engkau. Dia marah dengan sebenar-benar, marah sungguh-sungguh. Dia kata, celaka engkau. Qultu qawla Rasulillah, aku baru sebutkan kepada engkau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malu. Berani kamu datangkan kepadaku perkataan yang lain? Dia tak bagi. Melazimi perkataan Nabi itu yang terpenting di jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana pada hari ini bukan tak ada, ada. Tapi sensitivitinya kurang nak melazimi Nabi. Mempertahankan Nabi ramai. Tapi nak melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia rasa berat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan, perfect memang kita tak dapat perfect. Nama kata kesempurnaan memang mustahil untuk manusia macam kita memiliki kesempurnaan dalam praktik ibadat kita. Mustahil. Orang paling sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut mencontohi, mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baginda kepada azan. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tuan-tuan dan puan sekalian, berbalik tentang topik kita, ketaatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil satu contoh lagi bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris yang sangat popular di kalangan kita, pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Satu hari dia menyebut satu hadis
Bila disebut hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, disebut hadis ini setelah ditanya, disoal oleh seorang pemuda tentang agama. Maka dia pun membacakan hadis ini sebagai satu jawapan. Tetapi pemuda ini berkata kepada Al-Imam Syafi'i, "Famadza ra'yuka?" Apa pandangan kamu? Dia nak opinion Syafi'i punya pandangan, Al-Imam Syafi'i punya pandangan. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tuan-tuan, dengan wajah dan nada suara yang menggambarkan kemarahan beliau. Dia kata apa? "Ara'aitani kharajtu minal kanisah aw alayya zinnara hatta qultu qawla Rasulillah thumma sa'alta ra'yi ana." Maksudnya, adakah engkau tengok aku ni baru keluar daripada gereja? Maknanya aku ni padri Kristian. Ataupun adakah engkau tengok aku ni keluar daripada rumah rabai, yakni rahib Yahudi, sehingga aku menyebut perkataan Nabi SAW, lalu engkau berani bertanya pandanganku. Tuan-tuan, Yahudi dengan Kristian, padri-padri mereka, Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Quran tentang mereka. Kata Allah, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani ini, mereka menjadikan pemimpin-pemimpin mereka, padri-padri mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni bila padri mereka, rahib mereka menghalalkan sesuatu yang haram, mereka kata okey. Mengharamkan sesuatu yang halal, mereka kata okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ini Nasrani dengan Yahudi. Al-Imam Syafi'i bila dia baca hadis, orang tanya pandangan dia, dia marah. Seolah-olah orang ni nak maksudkan dia macam dia ni Yahudi, macam dia ni Nasrani, sehingga membelakangkan hadis Nabi SAW, mendahulukan akalnya. Ini saya nak cerita disiplin Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Disiplin dia dahsyat. Murid Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Buwaiti. Kau salah sebut lagi. Orang kata Al-Buti tak. Ni Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ni murid Al-Imam Syafi'i, iaitu antara murid kesayangan dia. Dia ada beramai murid yang terkenal. Yang paling popular Al-Muzani, kemudian Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ni Al-Imam Syafi'i kata, kalau aku mati, dia ganti tempat aku mengajar. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah kepada Al-Buwaiti. Tuan-tuan, Al-Buwaiti rahimahullah, dalam isu ini isu ada khilaf. Saya bukan nak bahaskan kekhilafan tersebut, tapi saya nak bahas bagaimana sikap seorang tokoh ilmuwan, dia murid kepada Al-Imam Syafi'i, mengenepikan pandangan gurunya sendiri semata-mata nak bergantung kepada hadis Nabi SAW. Dia sentimen, emosi tak ada. Al-Quran dan As-Sunnah itu pendahulu segala-galanya. Hormat guru wajib, tapi mengikut semua kata guru secara membuta tuli itu bukan satu kewajipan, bahkan satu larangan keras. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila dia tulis dalam mazhab Syafi'i, pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri dalam isu tayammum. Bahkan di sana ada satu riwayat hadis tentang tayammum. At-tayammum darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ila al mirfaqain. Tayammum ni ada dua kali tepuk, sekali tepuk untuk muka, sekali tepuk untuk tangan hingga ke siku. Isu-isu ni ada khilaf. Saya bukan nak bahaskan ini, saya nak cerita sikap Al-Buwaiti. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi Al-Buwaiti dia tulis dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab pendirian dia, maka dia kata tayammum tu ada dua kali tepuk. Tapi setelah gurunya meninggal, tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i dah tak ada, wafat. Kemudian dia terus mengkaji ilmu, mengkaji dan sebagainya. Dia terjumpa satu hadis, yang mana hadis ni kalau kita teliti pada hari ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Iaitu yang menunjukkan tayamum ni sebenarnya sekali tepuk aja, bukan 2 kali. Okay? Jadi Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah, apa dia buat tuan-tuan dan puan sekalian? Dia buka kitab dia, dekat yang dia tulis 2 kali tepuk tadi ni, dia ambil pisau, dia kikis perkataan 2 kali tepukan, dia kikis perkataan 2 kali, dia gantikan dengan perkataan sekali. Kemudian dia tutup buku dia, dia pegang pisau, dulu mana ada liquid paper, dulu guna pisau kikis. Dia pegang pisau dia, hulu pisau, dia pukul kitab, pum, dia pukul, sambil dia kata, hakadha awsana sahibuna idza sahhal hadith fahuwa madhhabi. Inilah yang diwasiatkan oleh imam kami Al-Imam Syafi'i, bila sahihnya sesuatu hadis, itulah madhab kami. Tengok tuan dan puan-puan sekalian, pendirian yang sangat jelas, prinsip yang sangat jelas, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang ni yang kita nak praktik, tuan-tuan. Jadi bila kita kata kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. So ustaz, ulama ni buat apa? Tuan-tuan, ulama mereka adalah fasilitator kita. Facilitate, bantu untuk kita memahami Al-Quran, bantu untuk kita memahami hadis. Kita bukan ikut mereka, kita ikut hujah mereka. Mereka berhujah atas asas apa? Mereka berhujah atas asas Al-Quran, mereka berhujah atas asas As-Sunnah. Kita ikut kerana hujah itu, kita bukan ikut kerana batang tubuh si fulan bin si fulan. Yang ni yang kena diperbetulkan. Kadang-kadang kita terlupa siapa ikutan kita yang sebenar. Kadang-kadang tuan-tuan bukan salah, tak ada masalah nak berpegang dengan mazhab Al-Imam Syafi'i, tak ada masalah sikit pun. Tapi kadang-kadang kita menyebut Al-Imam Syafi'i lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut Nabi di bulan Rabiul Awal, kita menyebut Al-Imam Syafi'i tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Dalam praktik ibadat kita, kita banyak sebut Imam Syafi'i daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja kena betul sikit. Bukan masalah mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Masalahnya kita kena kenal pasti, refresh balik. Ikutan kita sebenarnya Nabi SAW. Al-Imam Syafi'i dia cerita dekat kita tentang wudu, dia cerita dekat kita tentang bagaimana cara nak bersalat. Apa hujah-hujah dia? Kita lihat kepada penghujahan dia, maka kita ikut kerana hujahnya. Kalau kita boleh pegang dengan disiplin ini tuan-tuan dan puan sekalian, dalam realiti pada hari ini banyak masalah kita dapat selesai. Saya sebenarnya malam ni cerita tentang Nabi, kalau kata kelahiran Nabi ini biasa dah orang cerita. Tapi malam ini fokus saya tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak bawa kepada realiti kehidupan kita pada hari ini. Kita tak mahu kita hanya berbahas tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi kita hanya dalam skop yang sempit. Duk tengok tentang bagaimana baginda dilahirkan, takat tu aja. Dia tak pi kepada kita nak terjemahkan petunjuk-petunjuk Nabi dalam gerakan kita, dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam pentadbiran, dalam politik, dalam menangani isu-isu sosial anak-anak remaja kita, dalam ekonomi. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penyelesaian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teringat satu hadis. Sebab semalam ni ada sedikit bukanlah perdebatan, perbincangan, diskusi dengan seorang sahabat. Dia kata, ini kan sekarang ni sistem perbankan kita mula berusaha untuk patuh syariahkan sistem tersebut, ataupun disebut sebagai syariah compliant. Jadi mereka lantiklah konsultan ini. Untuk Citibank ada konsultasi syariahnya, untuk bank rakyat ada, untuk bank Islam pun ada, untuk pelaburan seperti syarikat-syarikat LC yang besar seperti tabung haji dan sebagainya. Jadi bila saya sembang dengan sahabat, dia kata, ni pasal apa buat macam ni, dia kata.
Kadang-kadang dia kata sampai kita nak halalkan benda yang haram. Benda yang Nabi kata riba haram, kita nak cari juga nak bagi jadi boleh, bagi jadi halal. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini masalahnya. Masalahnya kita tak faham konsep yang Nabi cerita. Kita tak tahu apa yang Nabi sampaikan. Nabi sebut 1400 tahun dulu konsep bagaimana cara kita nak keluar daripada yang haram kepada yang halal. Bukan ubah bagi jadi halal, tak. Kita tak ubah, cuma jalan penyelesaian, ataupun disebut di dalam kaedah dia sebut takyif fiqhi. Macam mana penyelesaian dia untuk kita menjadikan sesuatu itu bertepatan dengan petunjuk syariat. Contoh peristiwa di zaman Nabi, Bilal ibn Rabah, dia beli buah kurma yang elok dengan satu gantang buah kurma yang elok dengan 2 gantang buah kurma yang buruk. Dia ambil dua gantang buah kurma yang buruk, dia jual, dia dapat segantang buah kurma yang elok. Dan tu riba tu, itu riba. Konsep tu riba. Jadi bila dia bawa dekat Nabi SAW, Nabi kata ini riba, ini haram. Jadi bila kata macam mana? Nabi berikan jalan penyelesaian kepada ni, syariah compliant. Apa yang Nabi SAW berikan jalan kepadanya? Nabi kata, bi' hadha tamra. Kamu pergi jual, kamu sepatutnya jual kurma ni. Okey, dapat kurma yang buruk tadi kamu jual, kamu dapat wang dirham. Okey, kamu beli kurma yang elok tadi dengan wang tersebut. Dapat juga kurma yang baru tu. Maka dia pun pergi bagi balik kurma yang elok tadi, dia ambil balik 2 gantang kurma yang buruk, dia pergi jual 2 kurma yang buruk tadi ni, dia dapat duit dirham, dia beli kurma yang baru. Bukankah itu satu penyelesaian? Bukankah Nabi memberikan alternatif dia? Benda yang sama juga. Jadi sebab tu dalam konsep sekarang, benda ni tuan-tuan dan sekalian, kita kena cari penyelesaian dengan menggunakan kaedah agama dalam apa je permasalahan. Jangan ketepikan agama. Kita tuan-tuan dan sekalian, sebahagian, bukan sini, bukan Masjid Tanah, tempat lain, bila agama ni dijadikan program bermusim. Musim ya, Maulid Rasul. Sebelum ni hijrah, ma'al hijrah. Kemudian selepas ni apa pula nak mari. Dan seterusnya, ikut bermusim. Tuan-tuan, agama bukan bermusim. Agama adalah kehidupan. Agama adalah setiap tindakan dan perkataan kita yang membuktikan kita Islam ke kita bukan Islam, yang membuktikan kita beriman atau tidak. Itu adalah agama. Bagaimana kita berjalan atas muka bumi sebagai seorang agama, bagaimana kita memimpin gerakan kita, persatuan kita sebagai seorang agama. Jadi ini yang kita nak kena lihat, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nak bahas tentang ikut Nabi SAW, nak terjemahkan dalam setiap tindakan dan gerakan kita. Hari ini orang bercakap tentang perpaduan. Tuan-tuan, teruk ni berpecah ni orang kita ni. Berpecah teruk. Berpecah, dalaman berpecah, luaran berpecah, yang ni berpecah, yang ni berpecah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW sebut di dalam hadis. Dulu Nabi sebut. Kata Nabi, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil mudlim yusbihur rajulu kafiran wa yumsi aminan aw yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi bersabda, sesungguhnya bersegeralah kamu melakukan amalan yang salih. Apa itu amalan salih? Amalan yang bertepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Amalan yang bertepatan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kata Nabi, akan datang satu masa fitnah, yang mana fitnah ini ibarat malam yang gelap, sehingga manusia jadi keliru dengan pendirian dan pegangan mereka. Akan berlaku ketika itu, orang di siang harinya kafir, di malam harinya beriman. Ataupun akan berlaku orang di petang harinya ataupun di siang harinya beriman, di malam harinya kafir. Ketika itu manusia menjual agama mereka dengan dunia.
Apa maksud Nabi ni? Nabi nak cerita tentang apa? Nabi nak cerita tentang fitnah. Nabi nak cerita tentang fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah jangan tengok kamu Melayu kita. Kita ni bila sebut fitnah, tuduh orang. Fitnah, tuduh orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, fitnah ni luas. Fitnah ni disebut, tuan-tuan dan puan sekalian, terjemahan dan maksudnya adalah al-imtihan wal-ibtila, ujian ataupun bala. Ujian ni ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk. Kita, alhamdulillah, Allah uji kita, murah rezeki kita. Allah uji kita dengan keamanan. Bagaimana teman-teman dan saudara-saudara kita, tuan-tuan dan puan sekalian, di Afrika, bagaimana teman-teman dan saudara kita di Mesir, bagaimana keadaan ahlu sunnati wal jamaah di Syria. Kita tak diuji seperti mereka. Kita tak kena, Allah tak uji kita dengan tsunami seperti di Aceh. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah uji kita dengan kesenangan. Yang mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, apa kata mereka? Kunna idza usibna bis-sarra ataupun bid-dharra sabirna. Wa idza usibna bis-sarra falam nasbir. Kami kalau diuji dengan kesusahan, kepayahan, teruk, derita, siksa, kami mampu sabar. Tapi bila diuji dengan kesenangan, ketenangan, keamanan, kami tak mampu bersabar. Ini realiti yang berlaku pada hari ini. Tak sabar, bergaduh habis. Umat Islam bergaduh dengan umat Islam. Tuan-tuan dan puan, sehingga isu-isu yang sepatutnya kita sepakati, isu kalimah Allah yang sepatutnya kita sepakati. Tuan-tuan, ni bukan kata, oh ni nak ceramah politik. Tak. Isu kalimah Allah ni bukan isu politik. Saya bukan nak bercakap dari sudut hukum semata-mata. Hukum ni saya kira ada kekhilafan di kalangan ahli ilmu, di peringkat antarabangsa, dan dalam negeri kita ada pandangan mereka tersendiri, tokoh-tokoh ilmuwan. Yang tu saya tak mau sentuh. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana Islam melihat sesuatu isu dengan meraihkan sensitiviti masyarakat. Sensitiviti. Isu kalimah Allah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, tengok dan perhati baik-baik. Bagaimana ia dibangkitkan, dipanaskan oleh sebahagian manusia yang tak bertanggungjawab. Bukan Islam. Yang bergaduh siapa? Orang Islam. Dalam satu parti itu khilaf, ketua bergaduh dengan, bukan bergaduh, berselisih pendapat dengan timbalannya. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Kemudian parti ni pula dengan parti ni, orang politik tak pasal-pasal bergaduh dalam isu ni. Tuan-tuan dan puan, ini bukan cara dia. Sepatutnya isu-isu yang kita boleh duduk sesama umat Islam, kita ambil satu pendekatan. Jangan semata-mata nak mencari kepentingan dan mileage ataupun political mileage, kepentingan politik semata-mata. Saya tak kira mana-mana pun, hang parti ni ke, hang parti ni ke. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu kalimah Allah ni bukan isu mileage politik, bukan isu kepentingan politik. Ini isu yang seharusnya kita pertahankan dalam konteks negara kita. Orang kata, apa masalah Ustaz? Tak gugat akidah pun kalau kita bagi kat mereka. Tuan-tuan, ni jawapan yang saya tak tahan. Saya kata, orang macam ni dia tak faham ke situasi dalam negara kita ni? Dia tak faham ke bahawasanya umat Islam dalam negara ni 60%, Kristian hanya 11%. Daripada 11% Kristian itu, berapa peratus dia Melayu? Mungkin tak sampai 2% pun Melayu. Mungkin tak sampai. Baki lagi mana yang majoriti? Kristian, Cina, lagi India, lagi Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, Bidayuh semua. Sepatutnya mereka menuntut diterjemahkan dalam bahasa Cina dengan bahasa India. Pasal apa nak bahasa Melayu? Bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Apa salahnya mereka nak memperjuangkan bahasa kebangsaan? Oh, bila mai time sekolah nak sekolah Cina. Bila mai time apa ni sekolah nak sekolah Tamil. Kita bagi hak-hak tersebut kepada mereka. Tapi mengapa Bible nak bahasa Melayu? Oh, dah guna dah di Sabah, Sarawak sebelum ni, tak ada masalah pun. Tuan-tuan, Sabah dan Sarawak mereka telah menggunakan Bible daripada tahun 60-an lagi. Apabila masuk terjemahan Bible ke dalam bahasa Indonesia melalui Kalimantan. Sidang Injil Borneo, SIB, daripada guna dah Bible. Daripada tu sampai ke hari ni.
Lepas tu orang kata, kenapa di Sabah Sarawak tak boleh, di sini boleh? Tuan-tuan, tu saya kata isu ni isu sensitivity. Dan saya minta dari pihak kerajaan sendiri, tanggungjawab pihak kerajaan, kena cerita benda ni secara sejarahnya daripada awal. Jangan kita tak cerita. Kawan ni jawab sikit, kawan ni jawab sikit, kawan ni jawab. Jangan macam tu. Buat satu sidang akhbar, tutup kes dan isu ini. Umat Islam bergaduh. Orang ni bertepuk tangan. Ini tanggungjawab, pihak yang bertanggungjawab kena ambil tanggungjawab. Kena cerita kronologi dia, macam mana di muka surat depan terjemahan Injil itu ditulis. Permulaan terjemahan Injil ke dalam bahasa Melayu tahun 1974, bukan hari ini. Ini kerajaan kena cerita. Bukan soal tentang kerajaan itu, tak. Bagi cerita, bagi penjelasan. Sebab saya melihat isu ni isu sensitivity. Di Sabah Sarawak tak timbul isu ini. Sebab sensitivity mereka jadi biasa, tak ada masalah, tak ganggu pun. Tapi dalam konteks Semenanjung, sensitivity itu kuat. Jadi kita minta lah Father Lawrence ke siapa-siapa ke, padri, you kena hormat sensitivity masyarakat yang majority. You bercakap memperjuangkan demokrasi. Dalam Kristian nak memperjuangkan keamanan, kasih sayang, buktikan. Masa ni tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Kalimah kita kalimah Allah je. Boleh Allah tak mau guna nak tukar dengan perkataan lain? Tak. Mereka ada pilihan, mereka ada Lord, mereka ada God. Mereka boleh guna nak. Tuan-tuan dan puan sekalian tahu tak di India, apa berlaku di India? Satu mahkamah di India, tuan-tuan dan puan sekalian, dia putuskan bagi umat Islam yang nak melaaikan hari raya Aidil Adha, kurban, dilarang mereka daripada kurbankan lembu. Sebaliknya perlu digantikan dengan haiwan selain lembu. Yang tu ada pilihan. Ada kambing, ada unta. Walaupun kita rasa berat, tapi nak buat macam mana? Itu kerajaan India. Kerajaan bukan Islam. Majoriti bukan Islam. Tapi sekarang ni tak ada pilihan. Saya nak tanya, mereka ada pilihan ke tak ada pilihan? Mereka ada pilihan. Dan selama ni pun mereka tak ada masalah pun dengan penggunaan Lord dan God. Pasal apa hari ni nak? Jangan sampai wujud orang-orang yang bersangka buruk bahawasanya mereka ada gerakan missionary mereka. Walaupun dah ada beberapa pihak bangkitkan isu ini, tapi kita tak mau, kita masih lagi nak kawal, kita nak kekal dengan keamanan. Tuntutan menjaga keamanan ini satu tuntutan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Allah perintah berdoa di dalam Al-Quran. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Wahai Tuhan kami, jadikanlah bumi ini negeri yang aman. Walaupun ayat ini khusus untuk situasi di Mekah, minta aman Mekah. Apa kata para ulama tafsir yang mengulas ayat ini? Kata mereka, ini menunjukkan dalil dan tuntutan mendoakan keamanan negara. Mana-mana negara, kita nak aman, tak mau bergaduh-gaduh macam ni. Tapi bila kita tak guna kaedah Nabi, saya nak cerita bagaimana Nabi jaga sensitivity. Tuan-tuan, sejarah pembinaan Kaabah sudah cukup. Kalau siapa biasa pergi Mekah, Kaabah sekarang ni bentuk dia 4 segi, kotak. Asal Kaabah bukan macam tu. Asal Kaabah, sejarah pembinaan Kaabah bermula di zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim membina Kaabah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bila Ibrahim dan juga anaknya Ismail mendirikan Kaabah, bina angkat batu mula diri Kaabah. Maknanya Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, binaan zaman Nabi Ibrahim separuh kotak 4 segi, separuh lagi bulat. Dia macam bujur, hujung dia kotak. Bujur tu apa? Yang Hijr Ismail sekarang. Hijr Ismail dulu yang macam ada lengkong macam tu, separuh bulat tu kan, itu sebenarnya termasuk dalam Kaabah dulu, zaman Nabi Ibrahim. Tapi bila mai zaman Nabi SAW berlaku banjir beberapa kali sebelum itu, dan di zaman Nabi, orang Arab jahiliyah ni, mereka bina balik Kaabah, tapi mereka keluarkan Hijr Ismail daripada Kaabah. Mereka biar jadi separuh bulat, boleh orang masuk kat situ, dan mereka jadikan Kaabah berbentuk kotak 4 segi. Tuan-tuan dan puan sekalian, Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi isu ini. Mengapa Nabi tak bina balik Kaabah? Buat balik seperti zaman Nabi Ibrahim AS. Apa jawapan Nabi?
Kata Nabi SAW, kalau laula hadithu ahdi qawmik bil Islam, kalau bukan kerana barunya kaum wahai Aisyah memeluk Islam, nescaya aku akan roboh Kaabah dan bina balik atas binaan Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi nak raih sensitivity masyarakat Arab jahiliyah yang pada ketika itu baru je peluk Islam. Nak jaga sensitivity mereka. Nabi tak bina, walaupun Nabi teringin nak buat balik Kaabah seperti mana binaan Nabi Ibrahim, tapi Nabi tak buat. Nabi raihkan sensitivity-nya. Itu dalam konteks kita. Ni sensitivity isu kalimah Allah. Yang ni yang kita kena pernah bahaskan. Jangan duk berkelahi. Haram, kafir lah bagi guna inilah kat. Tuan-tuan, dan jangan kita buat kerja-kerja macam ni. Kita buat kerja yang berhemah, kita berhujah secara akademik, berfakta, ilmiah. Bahas. Kalau gamak tuan-tuan dan puan sekalian, panggil padri-padri ini yang nak guna sangat ni. Tuan-tuan, panggil mereka-mereka yang nak guna kalimah ini sangat, yang menyuarakan sebagai guna, adakan satu diskusi. Kita bagi tokoh ma'al hijrah kepada Dr. Zakir Naik. Zakir Naik ini pakar perbandingan agama dunia, murid kepada Syekh Ahmad Didat di South Africa. Zakir Naik orang India, hafal Bible, hafal Injil, Old Testament, New Testament, kitab perjanjian baru, perjanjian lama, hafal semua. Dalam kepala dia ayat berapa, surah berapa, chapter berapa, hafal semua. Tuan-tuan, panggil dia, kita bagi dah tokoh hijrah kat dia. Panggil dia, hampa duduk padri, bincang tentang kesesuaian di Malaysia, penggunaannya. Minta Jabatan Agama Islam, bahagian perundangan dalam negara kita, bentangkan dulu kepada Zakir Naik isu yang berlaku sebenarnya, bagi dia pi cakap. Isu kalimah Allah ni sepatutnya menyatu padukan hati-hati manusia, mendekatkan sesama kaum muslimin. Mengapa dengan isu ini berpecah? Yang tu yang pelik, yang tu yang kita kena muhasabah balik. Adakah kita berada di atas landasan yang betul, mengikuti petunjuk Nabi SAW atau tidak? Sebab kalau ikut petunjuk Nabi, manusia pasti bersatu. Tapi kalau tak ikut petunjuk Nabi, manusia pasti bercerai. Buktinya Allah sebut di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan sama sekali kamu berpecah belah. Dan hendaklah kamu ingat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas kamu. Nikmat apa? Nikmat perpaduan. Yang mana dengan nikmat itu kamu semua menjadi saudara. Dan kamu kena ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, dan kamu kena ingat wa kuntum ala syafa hufrah minan nar. Kamu dulu dekat dengan neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kamu kerana perpaduan itu. Bebas daripada neraka kerana perpaduan. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kalau kita terus berpecah, maknanya something wrong berlaku. Kita tak ikut penyelesaian Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah umat. Kita mungkin ikut emosi kita, mungkin ikut logik semata-mata. Sebab tu saya pelik, ada orang-orang Islam kita pertahankan penggunaan biak bila Fadlora nak guna, biak bila Persatuan Injil nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, biak bila dekat mereka apa masalah, benda ni tak ubah akidah pun. Orang Islam kita sendiri buat demonstrasi mempertahankan isu ini. Tuan-tuan, di Pulau Pinang tulisan Jawi je dalam signboard sekolah. Sekolah tu sekolah konvent. Jadi sister ni ustazah mereka lah. Tuan-tuan, father ni ustaz mereka. Jadi sister ni dia pergi kritik, dia kata, ni apa pasal ni, dia kata ni kita nak kena keluarkan tulisan Jawi ni, tak boleh. Kalau ni sekolah konvent, tak sesuai tulisan Jawi. Mana suara orang Islam kita yang hidup pertahan kalimah Allah, memberi keizinan dan menuntut agar supaya kita benarkan orang Kristian guna kalimah Allah? Mana mereka dengan isu ini? Awak mereka tak pergi sebut dekat sister-sister ni, mana ada masalah tulisan Jawi tak mengubah akidah Kristian pun. Pergilah. Tak ada siapa pula pergi pun.
Isu yang berlaku baru-baru ni, guru, tuan-tuan dan puan sekalian, yang dipaksa membuka aurat dan diugut dengan ugutan-ugutan yang beberapa. Walaupun dah tutup dah kes tu, alhamdulillah, kita setuju selesai. Tapi saya nak abang bagi, tuan-tuan, ini sensitivity kita. Itu agama kita dipaksa buat macam tu. Mana suara-suara yang hebat mempertahankan Kristian ini, mempertahankan penggunaan kalimah Allah di sisi orang bukan Islam? Mana suara-suara mereka dalam mempertahankan orang-orang ni? Mana? Hampa tak ada pun. Hampa duduk mana? Main pingpong ke? Tuan-tuan dan puan sekalian, ini masalah dia. Ini masalah dia. Kita kadang-kadang kita bimbang. Dalam keadaan sekarang, tuan-tuan dan puan sekalian, golongan-golongan yang tak bertanggungjawab, liberal, plural ini, tuan-tuan, mereka mengambil kesempatan di kalangan umat Islam berselisih pendapat, bagi pecah teruk lagi. Dan mereka tidak mengimpikan perpaduan atas nama Islam. Mereka mengimpikan perpaduan atas nama liberal, mengimpikan perpaduan atas nama plural. Plural ni maksudnya semua agama sama, tak ada masalah apa. Tak boleh, kita Islam tak boleh. Kita perpaduan atas asas Islam. Dan orang bukan Islam kena tahu bahawasanya bila umat Islam bersatu, hak-hak kalian akan terjaga. Hak-hak orang bukan Islam di negara-negara Islam terjaga dan tak terpinggir. Tapi belum tentu hak-hak orang Islam terjaga di negara-negara bukan Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebab tu sempena program kita pada malam ini, saya bukanlah nak ceramah hingga pukul 12 malam, jangan bimbang. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi saya nak tekankan, kita sebut cinta Nabi SAW, kita sebut cinta Rasul, kita berbangga dengan kelahiran baginda SAW, tapi kita kena ingat, kata Nabi di dalam hadis, bu'ithtu was-sa'ah kahatain, aku diutuskan dan hari kiamat seperti ini. Nabi kepitkan dua jari Nabi, nak bagi tahu bahawasanya dah dekat dengan kiamat. Kalau Nabi bagi tahu zaman tu dah dekat dengan kiamat, kita maknanya persiapan kita kena ada. Persiapan yang bagaimana, tuan-tuan dan puan sekalian? Perpaduan. Nak berpadu macam mana? Kalau kita tidak ada asas-asas ilmu, kita kena ada ilmu. Kita kena menyemarakkan lagi majlis-majlis ilmu. Ini sekadar motivasi, memberikan kata-kata semangat kepada kita. Tapi yang perlu diperbanyakkan, yang perlu diperhebatkan, tuan-tuan, adalah program-program ilmiah. Ilmu, bagi ilmu kepada kita, bagi pengisian. Sahabat Nabi duduk keliling Nabi SAW, sentiasa mengimpikan ilmu Nabi. Pantang melihat Nabi berbicara, lantas mereka akan bertanya. Tanya, "Ausina ya Rasulullah, bagi wasiat kepada kami, bagi nasihat kepada kami, tegurlah kami." Itu cara sahabat Nabi. Kita jauh daripada Nabi SAW. Apa yang kita ada? Kita ada sunnah baginda SAW yang ditinggalkan. Itu yang kita petik untuk diamalkan, untuk dipraktikkan dan untuk disebarkan. Tadi saya tuan-tuan mengucapkan tahniah atas program-program ilmiah yang dianjurkan pada malam ini, dan insya-Allah pada program-program yang seterusnya. Saya mengharapkan kalau orang ni tak mau buat pemuda ke depan, dan insya-Allah masjid pun ada program-program ilmiah dia. Ke depan tuan-tuan, ke depan buat program-program ilmiah, program-program yang membina, yang membentuk cara berfikir. Menyedarkan orang kita ni keluar di luar sana, walaupun dia bercakap tentang ekonomi, sedar dia adalah Muslim. Muslim yang sedang berbicara tentang ekonomi, Muslim yang sedang berbicara tentang politik, Muslim yang sedang berbicara tentang sosial, isu-isu sosial dan berlaku dalam negara. Barulah tuan-tuan perkataan, perbahasan kita ada disiplinnya. Kalau bila kita berbicara tentang agama kita, berbicara tentang akidah kita, kita satukan hati-hati kita tanpa melihat kepada kepentingan-kepentingan politik. Ini yang akan menjadikan manusia berjaya. Ini yang membuktikan manusia, umat Islam berbangga dengan agamanya. Kalau tidak, ia sekadar berbangga dengan partinya, ia sekadar berbangga dengan pertumbuhan, persatuan, gerakannya. Dia bukan berbangga dengan agamanya. Wallahu alam. Saya kira cukup di situ dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Lebih itu kurang kasar bahasa, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pergerakan pemuda UMNO bahagian
Masjid Tanah, begitu juga kepada kepimpinan Puteri UMNO, seterusnya kepada, tak dilupakan kepada kekanda ayahanda veteran, ahli jawatankuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.